Pertama, saya mengandungi kedatangan kepada semua rakan media yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kerana berlaku kekhilafan. Setiap usaha dia pergi tulis pukul 10 pagi, sedangkan kita bersedia untuk buat pukul 11 pagi. Jadi di atas kekhilafan itu, pihak media yang menerima WhatsApp daripada setiausaha ni, saya mohon maaf lah, kerana sebenarnya kita nak buat pukul 11 pagi. Jadi dia mungkin ada orang kata dalam keadaan tak bersihat, dia tak dapat mari, dia tersilap tulis pukul 10 pagi. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama daripada pihak media yang dapat hadir pada pagi ini di dalam program ataupun dalam kenyataan media yang kita hendak kita nak buat pada pagi ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pertama adalah kenyataan media berhubung dengan masalah ataupun dilema yang dihadapi oleh pesawah padi, khususnya di Dun Sungai Dua, Dun Pematang Berangan dan juga di Dun Teluk Yatawak. Tujuan kita mengadakan sidang media pada pagi ini iaitulah untuk kita nak membawa hasrat dan juga keluhan golongan pesawah padi yang menghadapi cabaran dan juga tekanan dalam meneruskan kehidupan seharian sebagai pesawah padi di kawasan Sungai Dua, di kawasan Pematang Berangan, di kawasan Teluk Yatawak dan umumnya di seluruh negeri Pulau Pinang. Dalam musim ini mereka menghadapi masalah hasil padi yang merosot begitu teruk, sehingga kan maknanya pesawah-pesawah padi mengalami kerugian. Pada ketika ini, pesawah padi sedang menghadapi cabaran yang begitu tinggi dalam menguruskan tanaman padi akibat dari permasalahan seperti mana saya sebutkan, iaitulah pertama ialah benih padi. Benih padi dia merupakan punca kepada pertumbuhan tanaman padi di sawah-sawah padi seluruh negara. Kalau tak ada benih padi ini, maka bagaimana pesawah nak melakukan penanaman padi ini? Jadi dalam isu yang berkaitan dengan benih padi ini, di mana sawah-sawah padi mereka membeli benih padi yang kita berharga daripada RM60 sehingga RM70 setiap satu kampit, yang beratnya adalah 20 kilogram. Asalnya daripada loji padi, kerajaan telah pun menyebut iaitulah daripada loji padi RM45 sekampit. Tapi apabila sampai kepada pesawah-pesawah padi, mereka terpaksa membeli dengan harga dalam lingkungan RM60 sehingga RM70 sekampit. Ini satu keadaan yang membebankan kepada petani. Bahkan dalam isu benih padi ini juga, di dalam pesawah-pesawah padi pula terpaksa berhadapan dengan bekalan benih padi yang tak ada. Mereka ada yang dapat beli benih padi dan ada pula yang tidak dapat benih padi oleh kerana benih-benih padi ini tidak terdapat dalam pasaran. Jadi inilah yang menyebabkan pesawah-pesawah padi mereka mengadu kepada saya, dan juga dalam libat urus bersama dengan saya, mereka kemukakan masalah yang dihadapi oleh pesawah-pesawah padi pada saat ini. Yang kedua berkenaan dengan racun rumpai, racun serangga, racun siput yang diperlukan untuk mengawal
musuh kepada tanaman padi ini. Ketika ini pesawah sedang menghadapi serangan rumpai pada tanaman padi yang terdiri daripada rumput sambau, keladi agas, cabai kera, janggut keli, kemelin, pakurawan. Sebab apa? Sebab hasil padi ni terletak kepada sejauh mana pesawah dapat mengawal rumpai yang ada ni. Kalau maknanya pesawah tidak dapat mengawal rumpai ini, maka hasil padi akan merosot. Keberkesanan racun pada ketika ini dipertikaikan oleh golongan pesawah kerana makna tak berkesan. Walaupun dah sembuh racun pun masih makna tidak dapat mengawal rumpai di di sawah pendang ni. Kemudian yang ketiga masalah yang dihadapi oleh pesawah lagi, iaitu pengairan dan juga tanah jerlus. Isu pengairan memberi kesan yang amat tinggi kepada tanaman padi pada ketika ini, terutama sekali bila cuaca pada musim kemarau, suhu yang panas, yang tinggi serta kering menjejaskan tanaman padi di beberapa tempat di sini. Perkara tersebut telah menyebabkan jadual penanaman padi telah dilanjutkan dan lewat daripada tarikh yang telah dirancang sebelum ini. Oleh kerana ada sebahagian daripada sawah-sawah bendang padi ini yang terletak khususnya di Sungai Dua yang mengambil air daripada Sungai Muda. Bila ambil air daripada Sungai Muda, apabila paras air turun ataupun rendah, maka air dia tidak dapat menyedut air dan terpaksa memberi laluan kepada PBA untuk mengambil air. Maka waktu ini air dia tidak akan menyalurkan air kepada sawah bendang, yang menyebabkan jadual untuk sawah-sawah padi menanam ini tergedala ataupun dilewatkan. Ini masalah dihadapi oleh golongan pesawah yang berada di kawasan yang orang kata memerlukan sumber air daripada Sungai Muda. Sebab itulah pesawah-pesawah padi mereka menghadapi masalah jadual untuk penanaman padi ini akibat daripada masalah air yang dihadapi. Kemudian juga isu tanah jerlus semakin menjadi-jadi sekarang ni, kan? Jentera yang ambil padi, yang menuai padi pun tenggelam. Traktor yang membajak pun ada yang tenggelam. Ada berlaku tanah jerlus yang orang kata mengakibatkan kerugian yang amat besar juga kepada para pesawah. Seterusnya, yang keempat ialah kemerosotan hasil padi. Para pesawah sedang menghadapi cabaran hidup yang amat tinggi, di mana hasil padi yang mereka perolehi pada setiap musim semakin menyusut daripada setahun ke setahun. Purata hasil padi yang diperolehi sebelum ni ialah sebanyak 3.5 sehingga 5 tan bagi setiap relung. Relung di Pulau Pinang ni berbeza dengan relung di Kedah. Relung di Pulau Pinang lebih besar. Satu relung bersamaan dengan 1.3 ekar dari Pulau Pinang. Relung di Kedah dia kecil lagi. Jadi satu relung dahulunya mereka boleh memperolehi daripada 3.5 sehingga 5 tan bagi setiap relung sawah padi yang mereka kerjakan. Dan kos yang diperlukan untuk penanaman padi untuk setiap satu relung ni ialah sebanyak RM3,330.50. Ini kos ni. Kos benih padi, kos bajak, kos traktor, kos racun macam-macam racun lah. Racun siput, racun rumpai, racun serangga, racun ulat. Kemudiannya upah dan juga jentera pembajak, jentera penuai. Kos yang diperlukan untuk setiap satu relung ialah sebanyak RM3,330 dan juga 50 sen. Ini hasil daripada libat uruh yang kita buat bersama dengan para petani dan juga ketua-ketua kelompok padi ini. Kita menyenaraikan dan juga mendapatkan maklumat
yang tepat berkenaan dengan modal yang diperlukan untuk nak orang kata apa, nak buat ataupun nak usahakan satu relung apa nama sawah padi. Jadi ini bermakna pesawah-pesawah padi untuk mendapatkan kembali modal pusingan mereka, modal mereka ini, mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2.3 tan hasil padi untuk cover balik. Bahasa mudahnya ialah untuk nak cover balik kos sawah padi, mereka perlukan hasil 2.3 tan. Tetapi apa yang mendukacitakan sekarang ini ialah mereka memperoleh hasil bawah daripada 2 tan, 1.8, 1.7, 1.5 tan. Jadi bermakna pesawah-pesawah padi dalam musim ini mereka menanggung kerugian, mereka rugi, dan hasil yang mereka sepatutnya mereka capai untuk membolehkan makna mereka mendapat untung ialah sebanyak 3.5 tan, tapi tak capai. Sekarang ni hasil merosot bawah daripada 2 tan, bawah daripada 2 tan. Jadi berdasarkan senario permasalahan yang telah saya nyatakan di atas, maka saya sebagai wakil rakyat di sini, begitu juga dengan Pak Cik Sobri, wakil rakyat di Matang Berangan, dan juga kita wakil rakyat daripada Perikatan Nasional, kita melihat masalah ini dengan serius. Itulah kita suarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani yang kita jumpa dalam libat urus dalam beberapa program-program yang saya hadiri, bertemu dengan petani-petani sawah-sawah padi yang berada di dalam kawasan saya. Di antara jalan penyelesaian dan solusi yang kita nak cadangkan kepada sama ada pada pihak kerajaan negeri Pulau Pinang ataupun kerajaan pusat, yang pertama untuk memberikan kebajikan kepada pesawah-pesawah padi yang mengalami kerugian yang agak teruk juga pada musim ini. Satu insentif one off kepada pesawah-pesawah padi, kita minta supaya diberikan RM1,000 kepada setiap orang. Lebih-lebih lagi ni dalam bulan Ramadan ni dan nak raya pula. Kemudian mereka akan mengusahakan nak buat penanaman semula selepas daripada hari raya ni, mereka nak buat penanaman semula. Jadi oleh kerana mereka rugi dan mereka tidak ada modal, maka kita cadangkan, kita pohon supaya pihak kerajaan memberikan insentif one off kepada setiap sawah padi. Yang kedua, Menteri dan juga Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM mestilah turun padang untuk bertemu dengan pesawah ni, bagi mendapatkan gambaran yang sebenar berhubung dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dan juga pesawah ni, yang sering dihadapi oleh pesawah pada ketika ini. Kemudian untuk cadangan jalan penyelesaian jangka panjang, mesti ada kawal selia padi dan beras mestilah ditingkatkan ke tahap penguasaan bagi memastikan harga benih padi ini menepati harga siling maksimal seperti mana ditetap oleh kerajaan. Pihak kawal selia juga mestilah memastikan bekalan stok benih padi sentiasa mencukupi untuk dibekalkan kepada pesawah-pesawah padi. Saya takut maknanya dalam hal menguruskan benih padi ini, pihak kerajaan gagal untuk membendung kartel-kartel padi, benih padi ini daripada sewenang-wenangnya menjual ataupun meletakkan harga-harga padi di tahap yang tinggi. Yang kedua, isu pengairan perlu diselesaikan dengan segera melalui sumber alternatif seperti mana telaga tiup dan sistem pengurusan saliran yang komprehensif. Sungai Muda ada kalanya dia surut, Aida tak boleh sedut air, dia terpaksa kena memberi laluan kepada PBA. Pada waktu itu satu telaga tiup diperlukan kerana pesawah padi ini perlu untuk buat sawah padi mereka mengikut jadual.
Jadi masa inilah maknanya Telaga Tiup diperlukan lebih lagi musim kemarau, musim berlaku kekeringan air ni, maka kita mencadangkan supaya dibina ataupun orang kata dibuat Telaga Tiup untuk menghadapi masalah ini. Yang ketiga, penyelidikan racun terhadap racun secara berterusan mesti dilakukan oleh pihak kerajaan supaya rumpai menjadi musuh pada tanaman padi dapat dihapuskan, agar padi yang diperoleh oleh pesawah akan dipertingkatkan pada masa hadapan. Pulau Pinang dengan selera yang baik mencatatkan orang kata hasil yang tinggi sebelum ini. 3 hingga 5 tan ni tinggilah kan, tapi merosot dengan tiba-tiba oleh kerana masalah-masalah yang diketahui oleh pesawah padi. Kenapa dia merosot dan kenapa turun sampai mendadak sampai kurang daripada 2 tan, kurang daripada 2 tan untuk satu relung padi. Satu makna kurang daripada 2 tan. Seperti mana dimaklumkan oleh ketua-ketua kelompok padi kepada saya dalam perjumpaan saya adun matang berangan dengan pesawah-pesawah padi yang berada dalam kawasan kami. Jadi sebagai kesimpulannya, para wakil rakyat Perikatan Nasional amat mengambil berat terhadap isu yang sedang dihadapi oleh pesawah padi ketika ini. Kita berjumpa, kita turun, kita tengok sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh pesawah-pesawah padi ini. Jadi kita kemukakan di sini iaitulah untuk mencari solusi dan juga penyelesaian bagi pihak pesawah-pesawah padi. Ini adalah isu keterjaminan makanan, bekalan padi. Ini adalah survival makanan yang perlu kita berikan perhatian serius. Sebab itulah maknanya kita lihat perkara ni dengan serius, dan kita harap juga pihak kerajaan memberikan perhatian yang sewajarnya supaya pihak-pihak pesawah padi yang selama ini mereka mengerjakan sawah bendang padi, menyediakan makanan, menghasilkan beras untuk makanan kepada rakyat di dalam negara ini, sepatutnya orang kata dihargai dan juga diberikan orang kata pertolongan yang setimpal dengan usaha yang telah mereka lakukan. Ini bertunjangkan kepada 3 perkara yang menjadi tonggak utama, iaitulah ketersediaan makanan supaya beras ada, seperti mana yang saya dipahamkan Menteri yang berkenaan dah sebut tentang maknanya kita nak selepas ini beras cukup, bukan takat cukup, kita boleh ekspor lagi. Kalau senario ni berlaku tak mencapai kepada 3 tan 5 tan, macam mana kita nak ekspor? Maka akan gagal rancangan untuk maknanya menyediakan beras yang cukup kepada rakyat dalam negara ini, tidak akan tercapai, malahan sudah tentulah nak ekspor. Jauh lagi untuk kita ekspor padi kita ni keluar daripada negara kita. Di antara faktor kepada jaminan makanan yang berkesan adalah melalui indikator terhadap sara diri ataupun dikali sebagai Sufficiency Level SSL beras di dalam negara yang berada pada tahap 70% pada tahun 2022. Walau bagaimanapun beberapa kejadian telah berlaku sepanjang tahun 2023, termasuk larangan ekspor beras daripada India ke Malaysia pada bulan Julai 2023 telah mengakibatkan isu beras di Malaysia telah memuncak. Ni masalah beras kepada kita. Maka para wakil rakyat PN amat berharap supaya kerajaan Pulau Pinang dan kerajaan persekutuan agar mengambil berat isu yang sedang dihadapi oleh para pesawah dan mencari jalan penyelesaian yang komprehensif bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini pada masa-masa hadapan, termasuk krisis makanan dalam negara. Perkara ini perlu ditangani dengan segera dan berhemah bagi merealisasikan hasrat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM pada kenyataan beliau pada 9 Mei 2023 dalam satu program Smart SBB Mini Skincan Mada Bernas, di mana beliau telah menyatakan hasrat ingin melihat hasil padi dan beras negara dapat dieksport ke luar negara dalam masa beberapa tahun yang terdekat. Boleh tengok laporan Sinar Harian bertarikh 9 Mei 2023. Jadi kalau ini hasratnya, maka kerajaan mesti serius untuk membantu para pesawah padi supaya perkara tersebut dapat direalisasikan. Tapi jika sekiranya senario ini berulang
terjadi macam mana yang dihadapi oleh pesawah pada musim ni, maka hasrat tersebut sangat meleset dan kita tak dapat mencapai kepada apa yang kita sasarkan. Maka sebab atas dasar itulah rasa bertanggungjawab kepada petani-petani yang ada dalam kawasan saya, Sungai Dua, yang ada dalam kawasan Matang Berangan, yang ada dalam negeri Pulau Pinang ni, kami mengambil tanggungjawab untuk menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pesawah padi, dan berharap sangat-sangat supaya insentif RM1,000 itu dapat diberikan kepada setiap pesawah, kerana kerugian yang besar dihadapi oleh mereka dalam musim ini, dan juga sebagai persediaan kepada mereka untuk, iaitulah mereka membuat penanaman semula padi selepas daripada hari raya ini, insya-Allah. Jadi itu yang ingin saya sebut berkenaan dengan isu padi dan isu pesawah, yang berada di dalam kawasan Sungai Dua, Matang Berangan, Teluk Etawa dan juga di seluruh negeri Pulau Pinang. Kemudian ada lagi isu berkenaan dengan, iaitu isu pencemaran Sungai Kulim dan juga Sungai Air Merah, di mana dalam isu ini kita suarakan sebab dia menjadi satu polemik yang dibahaskan ataupun dalam percakapan masyarakat kita berkenaan dengan pencemaran air sungai. Bila isu ni dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Esko Pertanian Negeri Pulau Pinang ni, maka orang ramai pekat cakap, oleh kerana air yang tercemar, tak kira lah sama ada najis babi ke ataupun najis itik ke, maka dia sungai tersebut tercemar dan juga dialirkan masuk dalam Pangan Mengkuang. Bermakna rakyat Pulau Pinang ini minum air tersebut. Jadi ini yang sedang diperkatakan, spekulasi yang sedang berlaku. Sebab itulah makna kita ingin tahu apa tindakan pembaikan atau corrective action dan tindakan pencegahan, preventive action. Preventive action ni yang telah dilakukan oleh pihak berwajib setakat ni. Ini isu maknanya air bersih. Isu air bersih, air Sungai Perai ni pun dulu jadi masalah. Kerajaan membuat kajian, tak boleh nak gunakan air Sungai Perai ni kerana tahap pencemaran dia cukup teruk. Jadi kita bimbang juga kalau sekiranya pencemaran ini mencapai tahap yang teruk, kalau mana indikator dia ukuran kepada air ini mencapai tahap teruk seperti mana indikator yang digunakan untuk menyukat kajian yang dibuat untuk mana memastikan tahap pencemaran Sungai Perai itu, kalau sama, ini perkara yang sangat membimbangkan kita. Kerajaan tak mau mengambil risiko untuk tapih air Sungai Perai kerana pencemaran. Kita takut mana perkara sama berlaku kepada Sungai Kulim dan juga Sungai Air Merah yang bakal maknanya mendatangkan masalah kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Sebab itulah kita bangkitkan di sini. Rakyat selaku pengguna nak tahu apakah solusi dia daripada kerajaan negeri Pulau Pinang ni. Berhubung dengan isu air. Isu air isu yang penting, isu maknanya keperluan kepada semua orang, tak kira lah sama ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka air ini perlu orang kita diberikan perhatian. Dalam keadaan Sungai Kereh yang tercemar teruk, Sungai Kereh yang tercemar teruk dengan orang kata pencemaran najis babi hari ini mengakibatkan Sungai Perai ini menjadi musnah. Perkara ni lama sudah dibangkitkan, tapi kita lihat maknanya solusi belum ada lagi. Petani-petani, nelayan-nelayan sungai, mereka terpaksa berhadapan dengan situasi ataupun keadaan yang cukup orang kata yang cukup sangat-sangat merugikan dan juga orang kata mendatangkan masalah. Jadi sebab itulah kita nak supaya dalam isu air Sungai Kulim ini, orang kata dan juga isu air pencemaran air di Sungai Merah, pertama kita orang kata rakyat
yang merupakan pengguna keliru. Pertama, kenyataan Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah. Sudah tentulah pihak berautoriti yang mengeluarkan kenyataan bahawa pencemaran itu adalah berpunca daripada najis babi. Nah, ini Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah. Kemudian Esko Pertanian menyebut tentang bahawa pencemaran itu bukan najis babi tapi najis itik-itik. Jadi orang duk bercakap, spekulasi berlaku dan orang duk bercakap di sana sini tentang pencemaran. Kita duk ada macam-macam duk ajuk lah sekarang ni. Kalau kita pergi kedai kopi, orang duk cakap isu ni. Jadi isu ni perlulah orang kata ditangani oleh pihak berwajib, khususnya kerajaan negeri. Dan ini semua orang kata seperti yang saya sebutkan tadi, kalau lah maknanya kerajaan tidak mengambil orang kata mengambil tanggungjawab untuk tidak menapis air di Sungai Perai itu disebabkan oleh kerana tahap pencemaran yang tinggi. Kita bimbang jika sekiranya tahap pencemaran di air di Sungai Kulim dan juga di Sungai Ayak Merah ni juga kalau berada di tahap yang sama, ini akan mengundang masalah kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Maka kerajaan mesti bertanggungjawab. Itu yang kedua. Dan akhirnya yang ketiga, isu yang ingin saya bangkitkan, iaitulah ini adalah hasil daripada kenyataan media saya buat sebelum ni berhubung dengan isu permohonan adun pembangkang kepada zakat Pulau Pinang. Saya buat sebelum ini, sebelum puasa tu. Dan sampai sekarang ini pun pihak kerajaan Esko Agama Islam tak jawab sampai hari ni. Kita duk tunggu juga kot mereka nak panggil untuk kita berjumpa. Jumpa nama pihak Bangkang ni bersama-sama dengan Esko pun tak ada juga. Jadi berhubung dengan kenyataan media yang telah saya buat sebelum daripada ini tentang permohonan adun pembangkang kepada zakat Pulau Pinang untuk bantuan kembali ke sekolah ataupun back to school, yang memang orang kata tiap kali belum sekolah ni zakat Pulau Pinang akan menyediakan package back to school dan juga hamper Nur Ramadan. Jadi semua adun, tak kira adun pembangkang ataupun adun kerajaan sebelum ni, bila kita hantar permohonan, bila cukup syaratnya dan makna diberikan kepada orang yang layak menerimanya, mereka akan bagi. Sebelum ni pada zaman school yang lepas Datuk Zakiyuddin, kita tak ada masalah, kita menerima. Adun Penaga, adun ni, adun Sungai Dua ni, depa terima. Tapi bila mai sekarang ini, kita telah maknanya adun daripada pembangkang, kita hantar surat permohonan macam biasalah, hantar surat permohonan. Tetapi saya mengesahkan sampai setakat sehari ini tidak ada surat orang kata jawapan balas kepada surat-surat yang dihantarkan oleh adun pembangkang kepada zakat Pulau Pinang. Masih belum ada lagi. Saya mengesahkan tak ada seorang pun menerima surat jawapan balas. Jadi ini menggambarkan orang kata tidak kecekapan pentadbiran oleh pihak zakat Pulau Pinang di era pentadbiran yang diterajui oleh Esko agama yang ada sekarang ni. Pasal apa dulu tak jadi? Esko sesi lepas pasal Datuk Zakiyuddin tak jadi masalah ni. Mai maknanya ketika mana Esko agama yang ada sekarang ni jadi masalah ni. Saya merasa duka cita lah kerana surat-surat permohonan dihantar kepada oleh adun Bangkang kepada zakat Pulau Pinang masih belum dijawab. Jadi kita mengesahkan maknanya tak ada seorang pun daripada adun pembangkang yang menghantar surat kepada zakat Pulau Pinang mereka menerima surat jawapan balas, sama ada sukacita permohonan diterima ataupun duka cita ke, tak ada. Jadi dari sudut profesionalisme kerja ni kita pertikaikanlah. Patutnya maknanya di pihak kerajaan kena profesional lah dari sudut kerja. Kita
Jika benarlah seperti mana yang dimaklumkan oleh banyak pihak. Banyak pihak ni bila saya jadi ketua pembangkang ni, banyak pihak menemui saya, menghubungi saya, memaklumkan kepada saya tentang campur tangan politik oleh esko agama yang ada sekarang ini dalam pentadbiran dalam pengurusan zakat Pulau Pinang. Itulah yang menyebabkan mana jadi perkara ini. Maka ini satu perkara yang sangat memalukan dan juga ianya adalah merupakan satu perkara mengkhianati amanah yang diberikan kepada beliau. Dalam bulan puasa ni kita nasihatkan kepada beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipilih bulu, ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada yang berhak. Kita pohon itu bukan untuk pusat khidmat, untuk orang yang sentiasa mengunjungi pusat khidmat ni, orang miskin kita duk tengok hari-hari, orang yang datang meminta bantuan. Pepatah mengatakan berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya. Kita tengok orang pun kesian dah. Orang yang mari ke pusat khidmat ni kita kesian dah tengok. Dengan kenaikan harga barang dan sebagainya, sudah tentulah mereka orang yang pakai miskin ni lebih teruk menanggung dia. Sebab itulah kita mengambil, orang kata apa, inisiatif, semua adu-adun, mengambil tanggungjawab adu-adun untuk maknanya kita tolong kepada asnaf-asnaf zakat ini yang berada dalam kawasan kita masing-masing. Jadi oleh kerana ada peruntukan tersebut, maka kita pohon, kita minta, dan juga kita tak ada masalah pada masa yang lalu. Tetapi kenapa berlaku masalah pada sesi ini? Apa masalah dia? Sebab itulah maknanya kita mengharapkan supaya perkara-perkara ni dihentikanlah. Buatlah maknanya uruskanlah maknanya zakat secara profesional lah. Dan juga begitu juga dengan kerajaan. Adun pembangkang ni sudahlah orang kata peruntukan daripada kerajaan kami tak dapat. Kami hanya dapat maknanya peruntukan jabat saja. Begitu juga mana hanya dapat infra yang ada di pejabat daerah 60,000 setahun. 60,000 setahun mana cukup? Peruntukan tak dapat. Bila ada maknanya zakat Pulau Pinang yang sepatutnya orang kata menjadi satu badan bebas yang orang kata mengulurkan bantuan apabila syarat-syarat itu dipenuhi. Jadi kami mengambil orang kata tanggungjawab memohon daripada pihak zakat untuk kita panjangkan kepada asnaf ataupun mustahik zakat ni, orang yang memerlukan zakat oleh kerana bantuan back to school dan juga hamper Nur Ramadan ini adalah daripada zakat. Maka kita juga maknanya pastikan supaya hamper dan juga beg ataupun peralatan sekolah itu juga diberikan kepada golongan asnaf yang terkesan. Jadi kenapa kita dinafikan hak untuk maknanya membantu rakyat yang berada dalam kawasan pembangkang ni. Sebab itulah kenyataan dikeluarkan. Saya sebagai ketua pembangkang bertanggungjawab apabila mana mendapati perkara ini berlaku. Dan sudah tentulah saya terpaksa kena bersuara. Ini tanggungjawab kepada saya untuk bersuara, menyuarakan perkara yang tak betul ini. Dalam maknanya tanggungjawab untuk menjadi semak dan imbang kepada kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Sebab itulah saya bersuara bagi pihak rakyat daripada semua masalah yang berlaku dalam negeri Pulau Pinang ni, untuk maknanya kerajaan negeri mengambil perhatian dan perkara ini dapat diselesaikan. Akhirnya masyarakat dan rakyat akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Jadi itulah di antara tiga perkara yang saya sebutkan pada hari ini dalam kenyataan yang saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya orang kata dapat kita sampaikan dengan sewajarnya kepada pihak yang berwajib. Dan alhamdulillah saya telah tunaikan pada pagi ini tanggungjawab tersebut. Mudah-mudahan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kerajaan dan juga pihak berwajib yang kita sebutkan tadi. Jadi sekadar itu yang dapat saya sebutkan.
pada pagi ini, dan jika ada soalan daripada rakan-rakan media kepada saya, silakan. Ya. Berapa ramai anggaran pesawat yang terlibat dalam anggaran yang dilaksanakan 3 kawasan dulu ataupun keseluruhan secara tepatnya kita maknanya tak dapat angka, tetapi maknanya kita berurusan dengan ketua-ketua kelompok. Di bawah kelompok masing-masing dia ada ni. Mungkin ada kelompok yang tahu ada berapa yang Pulau Pinang disefahamkan 5,000 lebih orang pesawah di Pulau Pinang. Jadi pesawah ni semua terkesan sekarang ni, sangat terkesan. Tak dengar. Ya. Keluasan kawasan padi ni boleh kata memang luas lah. Kawasan Sungai Dua ni, kalau kiri kanan lebuh raya tu memang dah kawasan Sungai Dua dah. Ni belakang ni pun Batam Berangan sampai dengan sepadan dengan dari Kedah tu kan. Di belakang Air Hitam, apa nama ni, semua tu kawasan padi. Saya nak sebut secara tepatnya keluasan ni saya tak berapa nak pasti. Mungkin ada ketua kelompok yang ingat. Mungkin ada. Sila YB Teruk Tawak, Azmi Alang, kawasan dia pun terlibat juga dengan padi ni, semua padi. Sama juga tadi kita sebut terus. Jadi saya tak boleh memberi satu orang kata apa ni spesifik lah makna berapa keluasan tu, tetapi memang kawasan yang luas lah di Sungai Dua, di Batam Berangan, di Teluk Tawa, memang kawasan padi ni. Kalau lalu lebuh raya tu kiri kanan tu memang kawasan Sungai Dua tu. Memang Sungai Dua. 6 60% kawasan padi yang ada seluruh Pulau Pinang ni 60% tu terletak di SPU Seberang Perak Utara. Seberang Perak Utara maknanya di Kepala Batas, di Tasik Gelugor, dan juga di Bagan. Tu tak kira lagi Seberang Perak Tengah, termasuk dalam Matampau, kawasan Matampau Seberang Perak Tengah. Ini kawasan Seberang Perak Utara. Maknanya dari segi nisbah tu kawasan di sini adalah kawasan yang besar lah, kawasan penambang padi. Ataupun disebut sebagai Jelapang Padi Pulau Pinang ni duduk sini lah. Inilah. Pak Long ada apa lagi nak cakap? Ada apa nak sebut? Belakang saya ni adalah ketua-ketua kelompok padi ni yang bersama-sama hadir, yang sentiasa maknanya bekerjasama dan memberikan maklumat dan juga mengemukakan rayuan-rayuan daripada petani sawah pedang ni yang berada di bawah apa mereka. Yang kos keseluruhan tanaman padi dan pokok yang 3,000 lebih. Ya. Itu yang terkini. Yang terkini lah. Yang terkini. Sebelum ni katanya mungkin dia kurang sikit lah. Harga benih padi contohnya. Dalam kenaikan banyak tak pasti anggaran kenaikan berapa peratus? Sekarang ni harga padi, benih padi Harga padi sekarang nak bernama ni berapa peratus naik tak tahu? Itulah harga lantai RM45. Harga lantai kerajaan untuk benih padi ni. Tapi orang kata apa, harga yang petani beli, pesawah beli RM60 ke RM70 setiap kampit. Kerajaan meletakkan harga lantai ni ialah RM45 untuk sekampit beras yang berat dia 20 kilogram sekampit tu. Tapi bila mari kepada pesawah, harga tu ialah RM60 ke RM70 bagi setiap kampit. Cuba kita tengoklah. Saya tu terlupa untuk kira berapa peratus kenaikan tu. Tetapi orang kata apa, kenaikan ni agak tinggi lah.
Cara kenaikan dia tu. Sebelum ni tahun 2006 dengan 27 dalam RM20. Ini catatan daripada ketua kelompok ni. 2019 dengan 2006 sehingga 2007 RM22. Ini apa dia ni? 2009 pada Oh, ni satu harga beg. padi, bukan Benih harga padi. benih. Benih ni. Ni harga benih ni. Harga benih. Harga benih. RM22 satu beg Pada 1 kilo. Pada 20 kilo. 20 kilo. Ni 2015 hingga 2021 2019 sampai 21 RM35. 2019 sampai 2021 RM35 satu beg. Lepas tu naik 2022 naik kepada RM36. RM37. Naik RM37, 2023 naik RM50. 23 RM50. 55. Kemudian RM55 naik kepada RM60, RM65, RM66. Hingga kini. Hingga kini duk naik lagi. Bukan duk turun, duk naik lagi. Jadi kenaikan agak mendadak lah. Mengikut tahunan kita lihat maknanya kenaikan yang mendadak. Kalau ikut data ni, tahun 2021 RM35. Lah ni RM60. Dekat 90% lah kenaikan dia. Secara tepat dia 90% kenaikan. 90%. Kalau data saya ni tunjuk dari kelompok ni 2021 harga benih padi RM35. Lah ni RM60. Kenaikan agak 90 lebih lah. Siapa lagi ke masalah? Ada lagi? Jadi kalau tak ada dah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media yang hadir pada pagi ini. Sekali lagi saya mohon kemaafan atas kekhilafan daripada pihak kami. Pihak Setiausaha dia ingat pukul 10 pagi. Padahal kita dah tetapkan pukul 11 pagi. Itu yang ada orang baru mari kan. Jadi pemerintah mari pukul 10 pagi. Terima kasih. Sekali lagi, lebih lagi bulan puasa kami pun tak jamu ayak lah. Tak jamu ayak lah. Minta maaf lah. Dan juga terima kasihlah saya ucapkan kepada rakan media yang sudi hadir pada pagi ini, dan juga kepada semua yang terlibat di dalam program kenyataan media pada pagi ini, daripada pengurusi-pengurusi kelompok padi yang berada di Sungai Dua, dia ada di Matang Merangan, dan begitu juga dengan adun-adun Perikatan Nasional yang hadir pada pagi ini. Jadi sekadar itu yang dapat kita sampaikan berkenaan dengan keterangan media yang saya telah buat. Jadi marilah sama-sama kita menangguhkan program ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.